Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua keluarga besar? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di awal pagi lagi Allah Taala Tuhan yang Maha Baik telah mengurniakan kepada kita masa yang penuh dengan keberkatan, waktu yang penuh dengan keberkatan, kebahagiaan, dan pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita rezeki di awal pagi lagi. Uish, baru tengok TV lagi Allah Taala dah bagi rezeki. Rezeki dalam bentuk apa? Mungkin Allahu a'lam, saya tak tahu. Mungkin di hadapan anda ada satu cawan teh saya kira, ataupun satu cawan teh tarik panas saya kira. Tapi jangan bimbang, Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kepada anda satu rezeki namanya ilmu. Jadi seperti biasa saya nak ulang semula. Di hujung minggu kita bersama dengan Al-Quran. Kalau semalam fokus ayat kita untuk tafsir dan juga taranum adalah pada surah As-Saffat 3 ayat, dan pada pagi ini kita nak fokus lagi kepada 3 ayat, saya ulang, iaitu ayat yang ke-13, 14 dan juga 15. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut keluarga lah, keluarga saya semuanya. Saya yakin satu isi rumah semestinya telah pun ada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Cuba kita fikir, di awal pagi kita kejut ahli keluarga kita untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah. Itu satu rezeki daripada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, mata kita melihat ayat suci Al-Quran di awal pagi, satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama menghadiri majlis ilmu bersama dengan anak-anak, kita tengok ada yang catat nota dan sebagainya, satu rezeki daripada Allah Ta'ala. Jadi jom seluruh rakyat Malaysia, kita jadikan Tanyalah Ustaz ini adalah satu madrasah ataupun satu kemuncak ilmu untuk anda berfikir dengan lebih mendalam ayat demi ayat. Pinjamkan kepada Allah 2 jam untuk 3 ayat. Baik, dan seperti biasa saya tidak berkeseorangan dalam meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan kita panel undangan, tidak asing lagi Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Ustaz sihat? Alhamdulillah Ustaz. Syukur. Baik, kalau semalam Ustaz ada kongsikan kepada kita tentang perihal-perihal gaib Al-Kahin Ustaz ya. Saya harap penonton masih lagi ingat pengajian kita semalam perihal orang yang meramal sesuatu dengan bantuan jin dan sebagainya. Macam mana kesinambungan untuk 3 ayat? InsyaAllah kita sama-sama tadabbur surah As-Saffat ayat yang ke-13, 14 dan juga 15. Penonton mohon bersedia. Silakan Ustaz, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih dan Nizal dan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi dalam siri Tanyalah Ustaz kali ini. Dan tuan-tuan, pagi ini kita akan sama-sama membaca ayat 13, 14, 15 surah As-Saffat, sambungan daripada yang semalam. Dan insya-Allah Ustaz akan memulakan dengan bacaan Al-Quran dengan tarannum rast. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية
يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. Untuk makna-makna ayatnya sila Ustaz serah kepada Zal, silakan. InsyaAllah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka tafsir Al-Quran kita. Kita tengok terjemahan bagi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila diperingatkan, mereka tetap tidak mahu menerima peringatan itu. Ayat yang ke-14. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda, yakni yang membuktikan kekuasaan kami dan kebenaranmu, mereka mencari-cari jalan memperolok-olokkannya. Ayat yang ke-15. Serta mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Allahu'alam. Baik, terima kasih Zal. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan tentang tadabbur ayat-ayat 13, 14 dan 15 ini, tuan-tuan, Ustaz nak sebutkan dulu sebagaimana biasa yang selalu Ustaz sebutkan, iaitu berkenaan bacaan Al-Quran yang kita baca ini adalah termasuk di dalam bacaan-bacaan yang dipanggil qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 qiraat yang boleh kita baca, ataupun dalam bahasa mudah yang dipanggil mazhab. Dan mazhab yang kita pegang sekarang di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Nusantara ini dan seterusnya dunia, biasa membaca dengan bacaan hafs daripada Asim. Hafs, kalau baca penuhnya hafsun, hafsun daripada Asim. Dan ini menjadi bacaan dunia, termasuk di Mekah, Madinah sekalipun. Cuma di sana ada bacaan lain yang juga betul, yang juga pahalanya sama sahaja. Dan insya-Allah pagi ini kita akan baca bacaan yang lain sedikit. Pada ayat nombor 14 sahaja. Pada ayat nombor 14 sahaja, dan Ustaz akan baca dengan bacaan khalaf daripada Hamzah. Bacaan khalaf daripada Hamzah. Ada dua tempat perubahan, tuan-tuan. Ayat nombor 14 itu, pertama sekali ialah saktah pada wa idza ra'au ayatan. Dia akan bunyi gini, wa idza ra'au ayatan. Dah. Itu untuk saktah, ya. Yang pertama sekali. Kenapa? Itu jadi perbincangan panjang lah, tapi tak apalah, Ustaz nak sebutkan hanya dalam bacaan khalaf ini ada saktah. Azal, biasanya saktah ni kita baca dalam surah Yasin saja. Ya, Marqadina itu kebiasaan lah. Kemudian ada yang dalam surah Al-Kahfi dan surah-surah ada 4 tempat dalam bacaan kita. Tapi bacaan khalaf daripada Hamzah ini banyak tempat. Jadi asal saja Hamzah dan sebelumnya mati itu maka dibaca dengan saktah. Baik. Ayatan yastaskhirun. Kita baca idgham ma'al ghunnah. Ayatan yastaskhirun itu kita. Tapi Imam Khalaf membaca dengan idgham bidu ghunnah. Bidu ni ghunnah. Jadi akan bunyi begini. Ayatan yastaskhirun. Ayatan yastaskhirun. Hanya diidghamkan tanpa ghunnah. Jadi Ustaz cuba dulu, lepas ni nak minta Azhar bacalah. Boleh Ustaz, insya-Allah. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Minta Azhar cuba. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Yastaskhirun. Sekali lagi Azhar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Yastaskhirun. Baik, itulah dia tuan-tuan bacaan daripada Imam Khalaf, daripada Imam Hamzah. Salah satu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh baca gini ke tidak? Ya, tentu boleh. Tinggal lagi kena belajarlah. Cuma ustaz beri ni satu hint ataupun satu kaedah untuk kita belajar dengan lebih lanjut, dan ini merupakan satu sunnah yang besar lah, kerana dia berkaitan dengan Al-Quran. Yang kita rasa pelik sikit, kenapa? Kerana kita belum belajar perkara ini dan bukan menjadi bacaan kebiasaan kepada bacaan di tempat kita. Jadi itulah ya tuan-tuan untuk qiraat ringkas kita. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semua. Baik, muslimat rahmat Allah sekalian, berkenaan dengan ayat yang kita bincangkan pada pagi ini, wa idza dzukkiru la yadhkurun, apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengambil pun peringatan tersebut. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang Arab, khususnya ya Arab Quraisy pada masa itu, semasa baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada umur 40 tahun. Jadi jaraknya agak lama tu, daripada lahir sehingga 40 tahun barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk berdakwah, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai seorang rasul. Baik, ada beberapa soalan yang menarik tuan-tuan untuk sebelum kita bincang lebih lanjut. Zal, kenapa Allah Subhanahu wa taala umur 40 baru disuruh dilantik menjadi rasul? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum, yang tak terkena dosa, maknanya dia dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada kecil. Bukankah kalau kita kata umur 20 dah boleh lantik jadi rasul? Tak. Kenapa umur 40? Jadi ustaz tanya, ustaz jawab senang tak? Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, kita ini menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, kan? Jadi sebagai contoh. Kebiasaan umur manusia, oleh kerana Rasulullah menjadi contoh, kebiasaan umur manusia yang matang, seorang lelaki yang matang, usianya berapa? 40. Usianya, kematangan itu biasanya 40. Maknanya dari sudut ilmunya, dari sudut keluarganya, dari sudut kemasyarakatan dia sudah mantap. Dah. Jadi pada masa itu tuan-tuan, dia dilantik menjadi rasul. Nak hikmahnya kepada kita bahawa orang ini, kalaulah dia bermula hidupnya, dia belajar, dia mencapai tahap yang sangat-sangat, kita kata sangat baik, ialah pada umur usianya 40. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kalaulah dalam bidang ilmu agama ini, usia atau bidang-bidang yang lain, usia yang sangat, orang kata sempurna, sangat lengkap untuk seorang itu berkhidmat, untuk seorang itu memberi pandangannya yang betul, dia mengambil tanggungjawab yang besar, usianya 40. Jadi bukan kata Zal tak boleh cuma kalau kita kata orang muda tu mungkin jarang-jarang, tetapi kalau orang yang usia itu, insya-Allah itulah satu jumlah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita. Jadi kalau mufti sekalipun usia yang 40 ke atas itu sangat cantiklah. Kenapa? Mantapnya ilmu yang dia Allah SWT beri. Insya-Allah. Saya ada lagi beberapa tahun insya-Allah. Ya, insya-Allah. Umur adalah rahsia. Baiklah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tawakuf seketika, jangan ke mana-mana, terus berzikir kepada Allah Taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali anda semua dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah penonton, saya nak kembali, saya nak tarik anda semula di awal pagi ini. Mungkin ada yang dah lapar dan sebagainya. Fokus ayat kita insya-Allah tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kita lihat kepada surah As-Saffat, iaitu pada ayat yang ke-13, 14 dan 15. Dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi dalam proses mukaddimah, iaitu perbincangan introduction untuk ayat yang ke-13, 14 dan juga 15. Silakan Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih Zal. Tuan-tuan muslim selamat dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk memberi peringatan ini, antara ayat yang awal yang diperintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memberi peringatan kepada ahli keluarganya. Allah turunkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Kamu berilah peringatan kepada keluarga terdekat. Jadi tuan-tuan, Rasulullah SAW telah mengumpulkan ahli keluarganya. Rasulullah pergi atas Bukit Safa. Dia panggil, wahai saudara ya sabahah, panggillah dia punya ahli keluarganya. Jadi masing-masing bila duduk tempat tinggi, dulu tak ada bangunan banyak kan, jadi panggil tu dengar, mudah dengar. Orang datang ni, apa yang Muhammad kau bising-bising pagi-pagi ni kan. Jadi kata Nabi SAW, kalau aku katakan bahawa anna khailan, ada satu kumpulan kuda yang datang nak menyerang ke sini, akuntum musaddiqiyah, adakah kamu akan membenarkan aku? Kamu percaya ke tidak kalau kata sebelah bukit sana, di atas Bukit Safa pada masa tu, di sebelah sana ada kuda yang datang nak menyerang, bawa satu kumpulan. Maka mereka mengatakan bahawa kami tidak dengar majarrabna alaika kadziban, kami tak pernah ketahui kamu ni berbohong. Ya. Jadi kalau begitu, inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Aku beri peringatan kepada kamu, kamu sembahlah Allah, kamu bertauhidlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab di hadapan kamu sana bila kamu mati kamu akan berdepan azab yang sangat pedih. Bila begitu bagi tahu dah begitu, tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, orang pertama yang menyanggah Nabi SAW ialah bukan orang lain, orang yang mula-mula menyambut Rasulullah ketika lahirnya, iaitu namanya Abu Jahal, pak saudara dia sendiri. Dia kata apa? Tabban laka, celaka kamu ya Muhammad. Tabban laka alihadza jama'tana, kamu kumpul kami nak cakap benda ini kah? Dia marah. Jadi tuan-tuan, turunlah surahnya yang kita baca sampai hari ini, tabbat yada abi lahabin wa tabb, celakalah sebagai balasan kepada tangan Abu Lahab wa tabb, dan memang celaka sungguh, dan itulah kekal ayat itu sampai ke hari ini. Jadi tuan-tuan, itu pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah kepada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tidak berhenti di situ. Tuan-tuan, pergi pula kepada kaum musyrikin yang lain, kaum Quraisy yang lain, pergi bagi tahu secara mula-mula secara israra, secara sembunyi-sembunyi. Selepas tu jihara, summa inni da'utukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Secara sembunyi-sembunyi ni pergi jumpa orang tu, pergi ke rumah orang ni, sehinggalah bila musim waktu haji, haji ni zaman bila lagi sebenarnya yang berlakunya syariat haji ni, zaman bila lagi? Sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum zaman Nabi, itu zaman Nabi Ibrahim alaihi salam.
Jadi perkara itu dah jadi adat. Setiap tahun orang datang itu, sehinggalah zaman sebelum kefarduan haji, zaman Rasulullah SAW itu orang dah buat haji dah. Cuma buat haji cara dia. Di tafsir menyebutkan bahawa ada di kalangan mereka ini tawaf pada musim haji, tawaf biasa ini, mereka tawaf tanpa pakaian. Tawaf tanpa pakaian sampai ke tahap itu, sehingga orang Islam takut nak pergi tawaf. Dia orang ni buat macam-macam benda tak betul ni kan. Tawaf kadang tidak berpakaiannya, buat benda-benda dosa, minum arak sekali tawaf. Tapi minum arak sekali. Jadi tuan-tuan, dengan saya itu orang Islam jadi takut. Maka bila musim haji ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke khemah-khemah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Kamu ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Itulah Rasulullah ucapkan, beritahu pada setiap khemah. Lepas pergi satu khemah, terkejut habis orang. Terkejut habis. Siapa budak ni? Orang muda ni kan? Siapa ni? Orang ni siapa? Jadi tanya. Tak sampai berapa langkah, sampai dah lah pak saudara pula dah. Tuan-tuan, minta maaf ya. Yang datang tadi anak saudara saya, dia otak ada masalah sikit lah. Jadi inilah muawwiqah, cabaran-cabaran Rasulullah SAW pergi berdakwah, ya ikut apa tu keluarga pula. Ikut apa dia? Untuk menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, inilah kesedihan Rasulullah, susah payahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sehinggalah di kalangan orang Islam ni ikut. Kemudian daripada orang Islam ini telah tersebarnya dakwah ini, Islam ini ke seluruh alam, termasuklah kepada kita hari ini. Kita boleh sembah Allah mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita kenal apa kan? Kita kata tok nenek kita dulu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, sembah benda lain. Na'udzubillahi min zalik. Jadi saya kira antara cabaran yang besar sekali dalam kehidupan kita adalah nak berdakwah sesama ahli keluarga. Ustaz, betul? Ustaz setuju tak Ustaz? Ya, betul, setuju. Antara cabaran-cabaran yang utama yang perlu kita hadapi. Baik, dan saya kira daripada pencerahan daripada Ustaz juga, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peranan dakwah ini bukan terletak pada golongan agamawan sahajalah. Hatta ibu yang ada di rumah, ibu bapa ataupun suami dan sebagainya, kita semua memainkan peranan yang besar, peranan yang utama. Kita semua adalah ejen dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik penonton, kita nak tawakuf seketika, hadamkan terlebih dahulu ilmu yang telah diberikan. Kita kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Penonton tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita sekali lagi dalam tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita huraikan segala benak pemikiran kita dengan cara kita tadabbur ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak kembali semula kepada perbincangan kita surah As-Saffat. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita fokus pada ayat 13, 14 dan juga 15. Baik,
untuk teruskan perbincangan kita Ustaz, kalau sebentar tadi baru sahaja Ustaz ada sebut kepada kita tentang syar'un qablana, di mana hatta zaman Nabi SAW telah pun ada umat terdahulu Nabi SAW berdakwah, masuk kemah, mereka telah menunaikan haji dan sebagainya. Persoalannya Ustaz, adakah mereka telah pun Islam zaman itu ataupun macam mana Ustaz? Baik, terima kasih atas soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, ya, kalau masa tu mereka menunaikan haji, jadi haji, kita soalan mana mereka dah ikut Nabi SAW ke macam mana dah? Syarat haji belum diturunkan pada masa itu. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, pertama sekali syarat haji itu mereka ambil daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Jadi adakah mereka dikira Islam? Baik. Jawapannya tuan-tuan, tidak. Mereka tidak dikira sebagai Islam. Kenapa? Kerana mereka ini bercampur baur di dalam masalah pengabdian. Abdi kepada Allah itu sembah Allah dan sembah benda lain juga. Quran telah sebutkan perkara ini. Sebab golongan musyrikin pada masa itu, mereka percaya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa buat langit bumi, Allah. Tapi masalahnya ada Tuhan yang lain bersama Allah. Ini masalah. Zal, kalau satu orang yang dia percaya kepada Allah, dia percaya benda lain juga sama seperti Allah, adakah dia Islam? Oh, tak Ustaz, bercampur. Itu tidak boleh. Itu bercampur begitu tidak boleh. Dan Allah sangat marah dengan perkara yang syirik. Dan dalam Quran Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. Ayat lain, وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. Mereka ini menjadikan Tuhan lain selain pada Allah. Allah dia percaya satu, tapi ada benda lain. Jadi di dalam kawasan Kaabah itu ada yang mereka meyakini Allah itu satu, kemudian mereka juga yakin pada berhala-berhala 360 keliling yang ada Kaabah. Allah. Jadi maknanya iman mereka terbatal di situ. Nah, walaupun percaya dengan Allah, tapi hakikatnya mereka kufur kerana mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita campur Ustaz ya antara keimanan dan juga syirik. Pentingnya kita semak semula iman kita adakah selaras dengan Islam. Baik penonton, baik sebelum tu maafkan saya, sebelum kita ambil soalan kita nak minta mandat dulu terlebih dahulu Ustaz. Ustaz macam mana Ustaz, kita dah boleh ambil soalan Facebook ke? Boleh insya-Allah. Okey. Penonton, Ustaz pun telah bagi green light kepada kita. Insya-Allah kita nak raikan soalan daripada penonton. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama untuk pagi ini, soalan daripada Al-Shah, merujuk kepada ayat yang ke-13. Adakah orang-orang musyrikin Mekah ini degil dan keras hati bila mana diberikan nasihat? Mereka tidak mengambil manfaat dan juga pelajaran dari wahyu yang telah Nabi SAW sampaikan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Al-Shah, soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, bila Nabi SAW berdakwah itu, sebagaimana hubungan kita semalam kita telah sebutkan, iaitu terbahagi 3 golongan. Oh, saya nak kena ingat balik ni. 3 golongan. Yang pertama sekali yang kita bincang tentang Khalid Zihni, orang otak kosong. Kemudian Mutaraddid, yang ikut angin, mana lebih kuat. Yang ketiga ialah ingkari. Jadi di kalangan para sahabat ini, ada mereka ini daripada golongan pertama. Golongan pertama itu Khalid Zihni, Rasulullah cakap saja terima. Contohnya Abu Bakar. Maknanya apa-apa sahaja Muhammad ini bawa, aku terima. Itu senang. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, tuan-tuan, ada satu kalam yang sangat masyhur. Bila Abu Jahal nak perkena Abu Bakar, semalam Muhammad naik ke langit, Muhammad pergi ke Baitul Maqdis, pagi ni dah balik. Dah dia nak perkena Abu Bakar. Abu Bakar kata, kalau itu yang Muhammad cakap begitu, ya. Kalau dia cakap gitu, kalau dia cakap naik ke langit, turun balik, aku percaya. Padahal Rasulullah belum cakap pada Abu Bakar. Tapi makna dia ni seorang yang sangat musaddiq, membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Ini Khalid Zihni. Mana apa yang
Rasulullah cakap dia terima je. Satu. Golongan yang kedua ialah mutaraddid. Mutaraddid ni di kalangan musyrikin tu ramailah. Nak terima ke tak terima, kita tengok dulu. Ramai terima kita ikut. Ramai tolak kita tolak. Ini biasa demokrasi punya cara. Baik tuan-tuan, ini golongan mutaraddid. Golongan ketiga ingkari. Ingkari ni sampai je tolak. Ini Abu Jahal, Abu Lahab dan geng-geng dia lah. Jadi tuan-tuan, ayat Quran Allah turunkan dalam bentuk tiga ini. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengampun lagi, Maha mengasihani. Itu untuk khalid zihni, maknanya Allah sebut begitu diterima. Satu. Yang kedua, Allah tambah taukid. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya. Ini taukid ini untuk siapa? Untuk orang yang mutaraddid ini, yang duk main tengah kiri kanan ni. Ini sesungguhnya. Kadang-kadang tak cukup satu taukid, dua taukid ditambah. Dua taukid ini ialah untuk tujuannya kepada ingkari. Ingkari ni orang yang tak nak terima, maka ini untuk dengan ayat-ayat seperti ini. Jadi tuan-tuan, mana hakikatnya walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diakui oleh bukan orang Islam sahaja, bahkan musyrikin pada masa Al-Amin, diakui, tetapi penerimaannya bila Rasulullah berdakwah tiga golongan. Jadi minoriti adalah khalid zihni, yang ramai adalah mutaraddid, dan yang satu golongan yang lain dipanggil ingkar atau mungkir. Ini adalah golongan yang sangat keras menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penonton. Baik, kita terus dengan soalan Facebook yang berikutnya, insya-Allah soalan daripada saudara Ali. Baik, merujuk kepada ayat yang ke-13 di dalam surah As-Saffat, dinyatakan bahawa tentang golongan yang tidak mahu menerima peringatan yang diberikan melalui Al-Quran. Apakah halangan-halangan yang menyebabkan golongan tersebut enggan dalam menerima peringatan? Adakah didapati golongan yang enggan menerima peringatan semakin ramai di zaman ini? Apakah yang perlu dibuat bagi menarik golongan yang enggan dalam menerima kebenaran, supaya Allah Subhanahu Wa Taala, maafkan saya, menerima kebenaran, supaya mereka sedar dan menerima kebenaran? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ali. Soalan yang baik, alhamdulillah. Dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, kalau ditanya apa halangan untuk golongan para musyrikin pada masa itu menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, mereka ini berkait dengan kepentingan masing-masing. Kalau pembesar itu, kalau dia terima, misalnya Abu Jahal pemuka Quraisy, orang hebat di kalangan Quraisy, dan juga Al-Walid bin Mughirah, ini orang besar-besar di kalangan Quraisy. Jadi kalau mereka terima, maka mereka akan hilang tempat, ataupun orang tidak rujuk kepada mereka. Sebelum ni orang terima, tiba-tiba terima Rasulullah, maka orang tinggal. Jadi ini isu-isu kepentingan. Tetapi tuan-tuan, pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan sepanjang hayat baginda tidak pernah dia punya maksud ataupun tujuannya untuk mendapat harta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya hanya ada beberapa benda kecil. Benda yang kecil. Ada, katanya ada seekor kuda, kemudian ada bekas inak ambil wuduknya, ada, maknanya harta yang sangat sedikit. Tak mungkinlah bagi seorang pemerintah negara itu je yang ada, kepada seorang pemerintah negara seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan itu matlamat Rasulullah. Matlamatnya ialah supaya kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Rasulullah lepas, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi. Itu tujuan asal nabi-nabi dan seluruh para rasul dihantar kepada manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, isu-isu kepentingan ini, kalau orang awam pula, mereka ini
tengah keliru, tengah berfikir-fikir ini nak terima ke tak terima. Sebab banyak mereka menyebutkan bahawa hasbuna ma wajadna alaihi abaana, cukuplah tok nenek kami bawa dah dulu, cukup kami tak nak lagi dah, yang tok nenek kami dah elok dah. Walhalnya tok nenek dia tu tidak ajar begitu pun. Kalaulah kata tok nenek dia tu adalah keturunan orang-orang yang baik, maka orang baik itu telah mengikut Allah dan Rasul pada zamannya. Tinggal lagi perubahan demi perubahannya, akhirnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaat kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya insya-Allah. Soalan daripada saudara Ainuddin. Baik, soalannya merujuk kepada ayat yang ke-14 yang bermaksud, dan apabila mereka melihat sesuatu tanda yakni yang membuktikan kekuasaan kami dan kebenaranmu, mereka mencari-cari jalan memperolok-olokkannya. Baik, soalannya, siapakah mereka yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Ustaz, itu yang pertama. Dan apakah bentuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah pun ditunjukkan kepada mereka? Apakah sebab yang menyebabkan mereka masih lagi boleh memperolok-olokkan, sedangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tertanding dengan yang lain? Baik. Terima kasih pada Ainuddin. Soalan daripada saudara Ainuddin. Baik, satu soalan yang baik. Kita ada dua soalan di sini. Penonton, anda nak tahu apakah jawapannya? Terus kekal setia bersama dengan kami kembali selepas ini. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekarang kita kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan insya-Allah fokus ayat kita sekarang ini kepada ayat yang ke-13, 14 dan 15. Saya nak ingatkan kembali soalan daripada saudara Ainuddin merujuk kepada ayat yang ke-14. Siapakah mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, Ustaz, apakah tanda-tanda kekuasaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka tapi masih lagi berdekil? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih saudara Ainuddin Ihsan. Soalan sangat baik, dan tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Mereka yang dimaksud di situ adalah berkenaan dengan kaum musyrikin Mekah lah, khususnya Quraisy. Yang mana dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Baghawi menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan kekuasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk ini ialah berkenaan dengan peristiwa belah bulan. Peristiwa belah bulan. Dan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Telah berlaku belah bulan dan hampirnya berlaku hari kiamat. Dan peristiwa belah bulan ini tuan-tuan berlaku ketika mana musyrikin Mekah, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Utbah dan geng-geng dia itulah, satu malam mereka ini fikir-fikir, sebab mereka hari-hari nak mencari benda nak perkena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam itu bulan mengambang, dia fikir-fikir ada tak apa-apa cadangan kita nak perkena Muhammad malam ni. Mencari buah idea. Idea dia tak. Jadi akhirnya kata salah, ada, okey, jom, okay, aku ada idea. Pergilah mereka cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berdepan dengan Rasulullah, dia kata, ya Muhammad, boleh tak kamu tansyaqqul qamar, kamu membelah bulan ini? Inilah satu, kalau kita fikir tuan-tuan, satu soalan yang sangat jahat. Banyak benda lain yang dekat. Nuh yang benda begitu jauh dia suruh buat, ya tak masuk pada akal. Dan tuan-tuan, tak apalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangat bersangka baik, kot-kot kalau aku buat ini mereka akan memeluk Islam. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ni kita perlu ingat tuan-tuan, mukjizat ini ialah perkara yang luar biasa berlaku kepada rasul-rasul, tapi rasul itu pun tak tahu nak berlaku bila. Dia tak tahu. Fasa'alahu rabbuh, dia minta dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, doa dulu, ya Allah, berilah aku boleh belah bulan, mereka minta begini ni.
Akhirnya Allah izinkan. Cuma Rasulullah tanya sebelum itu, in fa'altu tu'minu, kalau aku buat kamu beriman? Oh, dia jawab, oh bala. Oh, bahkan kami akan beriman. Inilah pembohongan mereka. Jadi tuan-tuan, bila Rasulullah belah bulan ini, dan dalam huraian hadis menyebutkan bahawa Rasulullah tak tahulah macam mana Rasulullah buat secara isyarat dan apa semua tu, berlakulah belah bulan tersebut. Satu belah bulan ni diletak di bukit namanya Jabal Abi Qubais. Kalau tuan-tuan pergi Mekah sekarang, Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ini ialah ada istana yang ada bangunan tinggi yang raja duduk di situ tu. Itu Jabal Abi Qubais. Tak? Kalau jalan ke Ajiat apa semua tu, tuan ada situ di situ Jabal Abi Qubais. Kemudian sebelah lagi Rasulullah telah letakkan di Jabal satu bukit nama Qu'ayqi'an. Bukit ini kalau Safa Marwah, hujung Marwah tu, itu dia ada satu bukit nama Qu'ayqi'an diletakkan di situ. Jadi tuan-tuan, bila dah berlaku gitu, Rasulullah bertanya, bagaimana? Kan tadi janji. Maka mereka jawab, wa in ra'au ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun. Macam ayat ni lah. Ya Muhammad, kamu buat tu sihir. Dah tadi kamu juga yang minta. Bila dah aku buat, kamu pula cakap sihir. Inilah dia tuan-tuan, kejahatan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan, ada satu perkara. Sekiranya ini sihir ini kaedahnya berlaku di hadapan. Contohnya kalaulah contohnya kalau sihir tuan, contoh, maka yang boleh lihat zal dan kru-kru ni boleh lihat. Orang di luar sana, tuan-tuan yang ada dalam TV tak boleh tengok. Kenapa? Kerana di luar daripada tempat tersebut. Tetapi tuan-tuan, mukjizat sama ada di tempat itu ke tempat lain ke dapat lihat. Dan ada satu rombongan yang pedagang daripada Damsyik ke Mekah pada masa itu. Mereka itu tengah jalan dapat tengok bulan terbelah. Jadi bila beberapa hari kemudian mereka sampai ke Mekah, mereka berkata, kami tengok bulan terbelah. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Mukjizat adalah perkara kalau dilakukan semua orang akan dapat lihat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sihir, dia akan terbatas pada tempat yang tersebut sahaja. Buktinya bahawa itu memang mukjizat daripada Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah penonton, kita nak raikan pemanggil kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Zal dan Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji makin lama makin perlahan suaranya. Kita minta kuat sikit. Ya. Tapi ini pagi ni dia slow sikit. Tak tahulah kenapa suara tak kuat. Pagi ni minta maaf lah kat ni. Silakan. Dan juga Doktor ya. Jadi soalan saya cubalah untuk kuat sikit suara saya ini. Jadi soalan saya begini Doktor. Dalam ayat ketiga yang Doktor serangkan tadi dalam ke-13 itu. Masyarakat musyrikin Mekah, dia bukan tak faham bahasa Arab. Malahan dia lebih faham daripada kita yang orang Melayu ni Doktor. Jadi mereka tahu, mereka faham. Dan kadang-kadang mereka ni bukan tak sengaja. Pertanyaan mereka pun, persoalan mereka pun dengan Nabi pun memperolok-olokkan macam mana Doktor sebut tadi. Jadi soalan saya Doktor, musyrikin Mekah dia tu ialah dia dah faham dah, tapi kerana keegoan dan juga kelalaian mereka tetap memperolok-olokkan ayat Al-Quran ini. Jadi soalan saya, apakah kita di akhir zaman ini yang kadang-kadang lalai dan bukan tak tahu tapi tidak mengambil pun peduli sangat dengan ayat-ayat Al-Quran ini, dan malahan majlis ilmu pun jarang pergi. Jadi apakah kita juga boleh dikategorikan sebagai masyarakat musyrikin Mekah juga tahu tapi oleh kerana lalai, lepas itu sombong pula tak bertempat. Jadi apakah kita ini boleh juga dianggap sebagai masyarakat musyrikin Mekah yang faham tapi sengaja buat tak faham ini Doktor? Itu soalan saya Doktor dan Da'i. Terima kasih banyak Doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Haji Omar daripada Pekan Pahang. Dan tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian. Status kedegilan. Bila Ustaz tertarik dengan yang Haji Omar sebut tadi, ialah berkenaan orang tu tahu
Nah, tapi tak buat, tak ikut. Tuan-tuan Husnul rahmat Allah sekalian. Ya, di kalangan masyarakat Arab tu, di kalangan mereka tu ramai tahu bab kitab tu. Sebab tu ada ayat-ayat ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Kerana mereka memang mengetahui tentang isi kandung kitab. Tapi tuan-tuan, tahu sahaja tidak mencukupi. Nah, berilmu sahaja tidak mencukupi. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan kalau berilmu sahaja itu dia panggil maklumat, ada dalam kepala. Nah, tetapi maklumat itu tidak dilakukan, tidak diamalkan, tak jadi apa. Maksudnya hanya tahu. Dan ramai pula orang yang tahu satu perkara, benda itu haram, tak boleh buat, dia langgarnya. Tak? Kita kata riba tak boleh, dia makan riba. Rasuah tak boleh, dia makan rasuah. Jahat tak boleh, dia buat jahat. Tahu ke tidak kan? Tahu. Tapi kenapa buat juga? Buat itu adalah panduan daripada hidayah. Jadi tuan-tuan, kita ini menambah ilmu, menambah kebaikan yang kita ada, tahu itu ini dan mendengar tengah Ustaz. Tinggal lagi yang peringkat yang kedua tadi, hendaklah beramal. Ya. Sebab itulah dalam ayat-ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang panduan hidayat ini. Dapat hidayat ni ada dua benda. Nah, ada dua benda. Nombor satu ialah wa yahdi ilaihi man anab. Nombor satu ialah Allah memberi hidayat kepada orang-orang yang dalam hatinya ada detik ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak ikut perintah Allah. Itu nombor satu. Nombor satu. Yang kedua ialah syarat hidayat ialah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dia berusaha, berikhtiar, buka langkah untuk mengikut jalan hidayat itu. Jadi kalau tidak cukup dua ini tuan-tuan, atau ada salah satu, tidak dapat hidayah. Tahu dah tapi tidak berusaha ikhtiar untuk ikut apa dia tahu tadi, maka hidayahnya tidak sampai. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kita sama-sama berusaha ikhtiar tuan-tuan. Apa yang kita tahu ni kita amalkan. Kalau duduk saja harap-harap dah Tuhan beri hidayah, tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Semata-mata niat sahaja tidak mencukupi, tapi kena berusaha. Lanahdiyan wallazina jahadu fina, orang berikhtiar, berusaha tadi, Allah beri jalan hidayah kepada dia, barulah dia boleh mengikut. Allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang mendengar satu kebaikan, maka yattabi'una ahsan, dia ikut kebaikan tersebut. Itulah orang yang mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Insya-Allah besar harapan kami, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita semua mendapat hidayah. Amin ya Allah. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Reza dan Ustaz. Okey, sebelum saya nak tanya soalan Ustaz, saya nak minta Ustaz perbetulkan bacaan saya insya-Allah. Okey, boleh silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. Okey, soalan saya tanya Ustaz, bagi seseorang yang selesai solat tetapi tidak mahu berdoa, dikatakan sombong terhadap Allah SWT. Soalan saya, apakah pandangan dengan situasi tersebut akhirat kelak? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, insya-Allah. Terima kasih kepada Haji Ismail, soalan yang baik. Dan pertama sekali Ustaz suka komen bacaan beliau tadi. Alhamdulillah, bacaan secara umumnya baik. Tinggal lagi jelaskan sin tadi ya. Taskhirun. Kemudian illa ayat yang ke 15 itu sihrun.
Ada bunyi shin sikit tadi. Tapi tarannum itu tarannum sabah. Yang Tuan Haji sila latih, ikhtiarkan, insya-Allah dia jadi lebih baik. Saya beri contoh tadi. Wa idza dzukkiru la yadhkurun wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Itu namanya tarannum sabah. Jadi silatif Tuan Haji, bacaan tadi sudah betul, tinggal lagi dibiasakan bacaan tersebut. Baik, kemudian tentang soalan berdoa lepas sembahyang, sebenarnya waktu yang Allah kata orang tu sombong itu, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang sombong tidak berdoa. Adapun waktu mana nak berdoa itu tidak ada masalah. Nah, sebabnya kalau kebiasaan kita berdoa lepas sembahyang lah. Yang masalahnya tak berdoa langsung. Nah, lagi teruk Zal, dia dah tiap-tiap hari dah lepas sembahyang berdoa. Tiba-tiba kalau dia sembahyang seorang, dia pun angkat tangan. Macam biasalah, ya Allah. Dah selalu berdoa kan? Touch and go. Nak ambil mudah macam senang je. Support skala. Orang Kelantan ada support skala lah, ya Allah. Jadi tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, yang Allah tidak suka ialah yang tidak berdoa. Masa mana nak berdoa itu tidak jadi masalah. Jadi ada sebahagian berdoa di hujung waktu solat. Itu betul juga. Kalau orang tu nak cepat sangat lepas main tak berdoa, tak apa, tak ada masalah. Tapi yang pentingnya mesti berdoa pada banyak waktu. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, insya-Allah. Soalan daripada Syamir Akmal, merujuk kepada ayat yang ke-14, dan apabila mereka melihat satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mempermain-mainkan. Soalannya, apakah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Apakah tanda kebesaran Allah Taala? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada Syamir. Ustaz telah menjawab secara umum tadi, iaitu berkenaan dengan disebutkan oleh Imam Baghawi dalam tafsir Al-Baghawinya, iaitu berkenaan dengan peristiwa belah bulan. Jadi bila berlaku peristiwa tersebut, mereka mempermain, memperolok, memperlekeh. Alah yang Muhammad, yang kamu buat itu hanyalah merupakan sihir. Ya, jadi ramai orang boleh buat. Sedangkan kalaulah betul-betul kamu boleh buat, silakan buatlah. Hakikatnya mereka tidak mampu untuk melakukan demikian. Jadi, dan berlaku kepada banyak rasul-rasul, insya-Allah kita akan sebutkan selepas ini, yang apabila datangnya bukti-bukti seperti ini, mereka semua membohongi para rasul. Bahkan mereka ni balkanu bi ayatina yajhadun, mereka ini degil, mereka ini tak nak terima, mereka menolak, termasuklah yastaskhirun, mempermain-mainkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wal-iyazubillah. Dan apa yang boleh kita lihat adalah apabila ditunjukkan kebesaran, maka mereka masih lagi berdegil, Ustaz, ya. Tapi Ustaz ada sebut lagi banyak tanda-tanda. Jadi penonton yang dirahmati Allah, kita nak tahu lagi apakah tanda-tanda kebesaran Allah Taala yang telah ditunjukkan kepada mereka walaupun mereka masih lagi berdegil. Baik, tanyalah Ustaz, kami nak melabuhkan tirai di TV3. Kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Terus kekal bersama dengan kami. Kita tawakuf seketika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani,
أنت مصباح الصدور. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. A big congratulations, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada anda kerana minat kita yang dalam, kecintaan kita terhadap majlis ilmu, tanda sayang kepada Al-Quranul Karim. Anda sanggup pinjamkan another 30 minit siaran tambahan selama 30 minit kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita nak terus saya nak ingatkan semula perbincangan asal kita nak bawa penonton, mungkin ada yang baru tengok Tanyalah Ustaz dan sebagainya. Kita ada soalan daripada Syamir Akmal tadi, dia bertanya kepada kita semua, siapakah mereka yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-14 ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah lagi Ustaz tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditunjukkan kepada mereka? Silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Syamir Akmal, soalan yang baik, dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memberi tanda yang banyaklah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang seorang rasul. Dan tuan-tuan, kita perlu ingat bahawa yang paling besar diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi satu mukjizat. Bukan hanya isi kandungnya, bahkan yang awal ini bacaannya itu sudah jadi mukjizat. Bacaan itu sendiri, sehingga Allah sebut mencabar dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kalau kamu rasa ragu dengan Quran, maka datangkan surah yang seperti Quran. Dan ulama tafsir menyebutkan bimithlihi ini surah yang seperti Quran. Ambillah biaqsari suwarin, surah paling pendek. Apa surah paling pendek, Zal? Al-Asr. Nah, surah Al-Asr. Surah paling pendek. Wal Asr. Masya-Allah. Surah Kautsar. Kautsar. Surah Kautsar ini tuan-tuan, surah paling pendek. Cuba buat seperti itu kalau boleh. Dan cabaran ini tidak mampu disambut oleh golongan musyrikin. Maksudnya pada bacaan itu sendiri dia menjadi satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pemuka-pemuka Quraisy ini, ketua-ketua mereka ini, walaupun mereka ini mulutnya menentang habis-habisan menentang, tetapi hati mereka sebenarnya kalah. Maksudnya Quran itu masuk dalam jiwa mereka. Sehingga Allah tuan-tuan dalam sirah Ibn Hisham menyebutkan tentang 3 orang, Abu Jahal, Syuraik bin Akhnas, dan juga Abu Sufyan. Abu Sufyan belum Islam pada masa itu. Jadi semasa ayat Quran tu turun tu, mereka ini siang hari ini, Muhammad ini bohong, semua dia baca itu tipu, kemudian itu sihir, segala-galanya lah tuduh kepada Rasulullah SAW. Tapi pada malam, Zal, berangkat belah sebab tak ada lampu zaman itu kan. Pergi rumah Rasulullah SAW nak dengar Muhammad baca apa. Seorang duduk bucu tu kan, seorang duduk bucu ni, seorang duduk bucu tu. Ada lain-lain lah. Malam tak nampak kan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, bila mereka mendengar tu, jadi galik ni maksud jadi asyik. Terpesona sampai pagi, tertidur mereka tu dengan keseronokan mendengar ayat Quran. Jadi tuan-tuan, kita ni biar sampai tahap itu, baca Quran sampai rasa seronok. Rasa tak boleh nak berpisah, melainkan kena baca Al-Quran pada setiap hari, setiap masa. Maka tuan-tuan, dengan sebab itu, esoknya tu bila dah matahari dah mula naik, dah cerah sikit dah, terkejut mereka, sudah balik. Bila balik, jumpa di tempat jalan yang sama. Abu Jahal kata, "Mu mari mana?"
Syuaib berkata, lah kamu mana pula? Jadi masing-masing bertanya. Akhir mereka tahulah mereka datang daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Jadi mereka berjanji ya. Wallahi demi Allah kami tidak, semuanya tersebut tadi lah, mereka mengaku Allah betul, tetapi mereka tersyirik kepada Allah SWT, jadi iman mereka ditolak. Jadi bersumpah, esok kita jangan datang. Kalau kaum kita tahu ni, habislah malu kita kan. Maka tuan-tuan, mereka pun berjanji, sumpah dengan Allah tak nak datang. Zal, esok agak datang ke tidak? Malam itu mengangkat lagi datang. Bila dah sampai tuan-tuan, peristiwa ini berlaku 3 kali, jumpa pula esok, datang lagi. Jadi maknanya hati mereka tidak dapat menahan keseronokan kasihnya mereka kepada ayat-ayat Allah. Sebab ayat Allah itu bukan kalam manusia, itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dia akan menembusi masuk dalam jiwa, sebagaimana orang baca surat kekasihnya. Tak. Kasih itu baca sekali, Allah sedaknya. Baca 2 kali, Allah sedaknya. Baca banyak kali, simpan pula elok-elok. Itulah dia tuan-tuan contoh kita kasih kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak baca pun dah senyum Ustaz. Ya, itulah. Okey, tapi ini tak boleh lama. Baik Ustaz, kita nak ada pemanggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Tu kena Haji Muhammad Saleh sudah ya. Silakan Tuan Haji. Bayang yang masih dulu Mak Lukman dan apa soalannya Ustaz, saya nak minta pendapat. Al-Quran mukjizat agung di Allah dan Nabi. Tapi Ustaz, saya ada setengah perawat Ustaz, perawat dulu dan sekarang dia merawat mula-mula cantik pakai Quran, dan bila dah ujung atas kan kita balik macam dia kata mula-mula adalah nilai Bapak. Yang ujung dia kata Pak Ai mambang kayaknya Ustaz. Tapi kadang-kadang makul Ustaz. Kadang-kadang makul. Dan saya nak minta, bolehkah dia merawat dengan cara begini? Ustaz, soalannya Ustaz ini. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Tukinon, antara individu yang berjaya melepasi talian kita. Baik Ustaz, nak merawat dengan menggunakan kaedah Al-Quran dan sebagainya, tapi mungkin ada percampuran dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Tukinon. Soalan sangat baik, menarik soalan ini, iaitu berkenaan dengan boleh tak kita ruqyah, atau ruqyah ni maknanya jampi dengan menggunakan ayat Quran dan seterusnya lah. Tuan-tuan saya simak rahmat Allah sekalian. Ini Ustaz beri ini pandangan para ulama. Yang pertama sekali, kalau guna ayat Quran, tapi biar lengkap lah. Ayat Quran tu baca biar lengkap, maka tidak ada masalah. Dan tuan-tuan, Al-Quran ini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, kesembuhan. Jadi maknanya ulama menyebutkan secara umumnya mana-mana ayat Al-Quran itu memang satu penyembuhan, satu ubat, satu ruqyah yang boleh dijadikan ubatan kepada mana-mana penyakit. Cuma kena ini dilakukan tajribah, dicuba oleh para ulama, maka adalah yang kata ayat ini baca ni untuk ini, ayat ini baca ini, itu berdasarkan tajribah dan ini diterima. Kalau tuan-tuan rasa was-was, sila bukalah hatta Imam Ibn Qayyim ada kitab Tibbun Nabawi itu yang cerita masalah ini. Jadi maksudnya tuan-tuan, pertama sekali Al-Quran itu syifa, satu. Yang kedua, boleh tak dia memambanglah jin itu, jin ini. Yang ini ada khilaf ulama dan ada masalah. Ada masalah. Tuan-tuan, saya nak sebut begini. Kalaulah dia menyebutkan benda-benda yang membawa kepada syirik, yang ini confirm tak boleh. Confirm tak boleh. Di kalangan para sahabat, pernah bertanya Nabi SAW bila Islam datang. Sahabat sebahagian ni memanglah tukang tok bomohnya ada di kalangan mereka. Mana? Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni sebelum Islam duduk bomoh orang, duduk jampi orang, boleh tak aku jampi begini? Maka Rasulullah kata, ini adalah hadis sahih Muslim, a'ridu alayya ruqakum. Cuba baca.
a'ridu alayya ruqakum. Cuba baca. Alayya ruqakum. Maka sahabat baca dengan Rasulullah. Rasulullah kata lam yakun ba'san, ma lam yakun syirkan. Atau kama qala. Tidak ada masalah pun kamu sebut begitu selagi mana tidak bercampur bau dengan syirik. Selagi mana tidak bercampur bau dengan syirik. Baik tuan-tuan. Jadi kalau syirik tu confirm tak boleh. Tapi ulama misalnya Imam Ibn Hajar Asqalani mensyarahkan hadis ini, mengatakan bahawa kita nak baca jampi itu dalam bahasa apa pun boleh. Syaratnya mafhum, difaham. Bahasa Melayu boleh, bahasa Cina boleh, bahasa Thai boleh. Jangan campur dengan syirik tadi dan difaham perkara tersebut. Sebab kalau tak faham boleh jadi lah mambang tanah, mambang api itu faham ke tidak tu. Itu bercampur lah. Bila bercampur ini ustaz cadangkan jangan itu tinggalkan. Kalaulah tuan-tuan, kalau kita nak menjampi dengan bahasa Melayu. Ustaz bagi contohlah. Dulu kan mak-mak kita kalau kita jatuh, kita sakit, aduh mak sakit kan. Mak-mak kita dia nak kata dia melawak pun ya juga tak. Dia kata apa? Tuku taka balik bukit budak nakal boleh sakit. Jadi contoh je tak. Jadi itu bukan jampi pun. Jadi bila tiup begitu tu jadi kita tiba-tiba jadi sihat. Sebenarnya semangat saja tak. Menjadi budak tu jadi akhir tak sakit. Jadi tuan-tuan kalau yang bahasa itu mafhum, difahami dan tidak ada kaitan dengan syirik, tidak ada masalah. Sekalipun bahasa Cina, bahasa India, okey sahaja. Mudah faham, tidak ada unsur syirik dan tidak ada unsur syirik. Itu boleh. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak tawakuf seketika. Banyak lagi soalan menarik. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Keluarga besar tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kenapa saya sebut keluarga, betapa besarnya platform yang berada dalam tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru ni. Hatta mereka yang mungkin puluhan tahun sakit, berbaring di dalam rumah, anda masih lagi ada peluang untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu bersama dengan kami. Mudah-mudahan kita jadikan tanyalah Ustaz adalah satu madrasah untuk terus menuntut ilmu dalam pelbagai bidang, insya-Allah. Penonton, kita nak raikan soalan Facebook seterusnya, insya-Allah. Soalan daripada saudara Rosdin Samah. Baik, merujuk kepada ayat yang ke-14 surah As-Saffat, ada dinyatakan bahawa kaum kafir suka mempersendakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih untuk mempersendakan mereka kembali kerana menyembah patung berhala yang kaku tidak bernyawa? Apakah kesan buruk amalan budaya membalas ini Ustaz? Macam mana? Kenapa Rasulullah tak membalas? Silakan. Baik, terima kasih pada Rosdin. Sama soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Memang begitu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ludah dia, orang buat menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya memang seorang rasul tidak membalas, dan diajar kepada umatnya. Dan Al-Quran sebut dengan jelas, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dicipta Rasulullah tu memang akhlaknya sangat hebat, ciptaannya sangat agung. Jadi tuan-tuan,
Bahkan Rasulullah mengajar dalam Quran sebut dengan jelas perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Kalau orang kafir cerca hina kita, Tuhan kita, dia kata apa semua, kita jangan kata balik kepada Tuhan dia. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Dia akan buat, kalau kita cerca dia akan balas balik menghina Tuhan kita tu tanpa ilmu. Maksudnya dia buat tu salah. Jadi kita seolah memprovok dia buat balik kepada kita. Jadi tuan-tuan, ini larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang Islam ni kena bersifat tidak membalas. Kalaupun ada yang tak tahan sangat membalas tu dengan kaedah yang betul. Maksudnya kalau dari sudut undang-undang, mahkamah, itu dibenarkan dalam syarak. Cuma asasnya Islam ini sifatnya tidak membalas. Baik tuan-tuan, cuba perhatikan, orang yang paling dalam Islam ni diajar, orang yang kita kata paling teruklah keislamannya, tuan-tuan, kalaulah dia tengok orang bukan Islam. Zal pernah tengok orang bakar Quran, bakar mushaf, pernah tengok. Tapi Zal pernah tengok orang bakar Injil? Tak pernah lagi, Ustaz. tak pernah kan? Taurat ke apa yang dibakar, tak pernah. Ini mana ajaran Islam ni, boleh kita perhati dah dengan jelas bahawa dia ni bukanlah kita kata Islam yang bagus sangat, tapi dia tak bakar Injil kawan. Kenapa? Islam ajar demikian. Mana tak? Menjadi seorang Islam ini maksudnya menjadi orang yang sangat bersifatnya pemaaf, sangat bersifatnya toleransi kepada orang lain. Kalau orang provok dia macam tu bakar Quran, kita tak bakar Quran dia balik, mana kitab dia balik. Tak. Kenapa? Kerana Islam ajar demikian. Supaya fayasubbullaha adwan bighairi ilm, dia tidak akan menyangka buruk kepada Allah dan akan menohmah kepada Tuhan dan seterusnya. Indahnya ajaran Islam. Penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita semua adalah duta Islam, jaga akhlak kita. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang berikut insya-Allah daripada saudara Muhammad Izzuddin. Baik, soalannya merujuk kepada ayat yang ke-15, mafhumnya, dan mereka berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ustaz, apakah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyedari bahawa musyrikin Mekah sekali lagi mengejek dengan menyatakan perbuatan yang ditunjukkan oleh baginda hanyalah sihir semata-mata? Apakah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Baik, tuan-tuan muslim rahmatullah. Terima kasih Izzuddin, soalan yang baik. Bila dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ayat Quran sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Yang kamu buat di Muhammad semua sihir belaka, belah bulan ke apa semua tak kira lah. Yang penting itu termasuk dalam sihir. Orang lain boleh buat juga. Tuan-tuan muslim rahmatullah sekalian, Rasulullah membalas perkara ini dengan cara yang sebaik mungkin, dan sifat Rasulullah ni dia tidak berhenti. Kalau sekali gagal, maka dia kata tak boleh lah, mereka tetap tidak akan beriman. Hatta Quran sebut innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Kamu cakap ke kamu tak cakap ke, serupa la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Tapi tuan-tuan, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sekali gagal, kali kedua pergi lagi, dua kali gagal, kali ketiga pergi lagi. Begitulah sampai mereka beriman. Kalau tak beriman juga pun itu serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kerja kita adalah menyampai. Hatta Abdullah bin Ubay, iaitu kepala munafik di Madinah, Rasulullah dakwahkan sampai dia mati. Dia minta pergi sembahyang, Rasulullah pergi sembahyang. Sehinggalah Allah kata wala tusalli ala ahadin minhum mata amada. Jangan kamu sembahyang, jangan kamu duduk atas tu, barulah Rasulullah balik. Maksudnya apa tuan-tuan? Ikhtiar Nabi SAW sampai dia mati. Kalau boleh Allah mengampunkan Abdullah bin Ubay, tapi dia adalah munafik dan tetap Allah kata masuk neraka.
Waliyadzubillah. Baiklah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan banyak pengajaran yang kita ambil manfaat daripada siaran kita selama 2 jam. Baik penonton, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jadi saya kira elok kalau kita ambil 3 pengajaran ayat daripada ustaz untuk sesi selama 2 jam ini. Silakan ustaz. Jadi muslim-muslimat dan rahmat Allah sekalian, antara kesimpulan yang kita boleh ambil lah, yang pertama sekali ialah bahawa apa sahaja yang Rasulullah SAW beritahu, mereka tetap menolak, dan sifat ini sebenarnya ada juga kepada orang pada hari ini. Bahkan ayat Quran sebut faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun, ramai orang-orang yang fasik, orang kufur kepada Allah, dan sebahagian adalah orang yang mendapat hidayah hatta sampai ke hari ini. Dan tuan-tuan, semoga-moga kita tidak menjadi termasuk pada golongan seperti ini, walaupun minoriti yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang minoriti ini, amin ya rabbal alamin, akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai kesimpulan umum Azad. Mudah-mudahan insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik ustaz, kita nak tutup tirai majlis ilmu kita dengan bacaan doa, mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, amin. Silakan ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, perkenankanlah hajat kami ya Allah. Baik keluarga besar Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru yang berada di luar sana ataupun yang menonton kita melalui Facebook, jangan lupa untuk teruskan pengajian kita esok pagi. InsyaAllah anda bersama dengan siapa? Ini dia moderator kami Da'i Hadari, dan juga anda akan bersama dengan panel kami Ustaz Jafri Abu Bakar di dalam topik ibadah. Tajuknya adalah Ibadah di Tanah Suci. Itu adalah topik anda untuk pagi esok. Jadi penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kayu ukur keberjayaan program kami 2 jam bersiaran langsung 3 ayat yang telah kita pelajari? Adakah anda mampu untuk membaca, berfikir lebih mendalam terhadap Al-Quran selepas kami tamat siaran? Saya Da'i Nizal dan juga Dr. Luqman Ibrahim. Terima kasih Ustaz. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.